Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 3 Februari 2024. Keunikan dan keindahan warisan seni budaya masyarakat pelbagai kaum di negeri ini wajar ditonjolkan supaya lebih dikenali bukan sahaja oleh generasi muda tetapi juga kaum lain. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, kerajaan negeri juga sentiasa menyokong usaha yang dilakukan bagi menonjolkan warisan seni budaya itu termasuk mempromosinya kepada pelancong dalam dan luar negara. Datuk Christina menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Pesta Cahaya Antarabangsa Tawau 2024. Mengenai penganjuran pesta ini, beliau berkata ia mencerminkan keupayaan masyarakat Cina berkongsi keindahan budaya dan kreativiti bersama. Antara yang menarik dalam pesta ini termasuklah warna-warni lampu naga berukuran mega beserta 11 lampu di sekelilingnya mengikut zodiak dalam kalender Tahun Baru Cina berserta 600 tanglung di ruangan terbuka Wisma Fuji di Jalan Sin On Tawau. Proses pembuatan lampu naga ini dijayakan 10 mereka terdiri anak tempatan Tawau. Kepanjangnya ada 88 kaki. Lagi kita buat ni dalam 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Dia punya tinggi dalam 2 tingkat lah. 22 kaki. Ini tahun-tahun naga kan. Memang ada susah lah, penat. Tapi ini jadi sudah, kita rasa gembira lah. Pesta Cahaya ini berlangsung hingga 8 Februari ini. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP menyasarkan penanaman 1.3 juta pokok menjelang tahun 2033 menerusi program iPlan Inisiatif Penghijauan Lestari Aspirasi Negeri Taman Terindah. Program bermatamatkan pemberdayaan masyarakat rendah karbon ke arah kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni menjelaskan program iPlan dirangka khas bagi memberi pendedahan kepada masyarakat untuk memelihara dan memulihara alam sekitar selain kepentingan penghijauan dalam usaha mengurangkan pemanasan global dan ancaman perubahan iklim. Dan sehingga sekarang masih rendah lagi, baru tidak mencacah pun sebanyak 150,000 pokok yang kita dapat tanam. Dan insyaAllah saya jangka dia akan dapat dicapai. Datuk Isnin turut menggesa pihak berkuasa tempatan PBT agar mempergiat usaha dan program kemasyarakatan bagi menyuntik semangat hijau dalam kalangan masyarakat. Sehingga kini 3,228 pokok berjaya ditanam menerusi program ini. Kerja-kerja penerapan jalan raya di 2 kawasan di Sepitang iaitu di Kampung Pantai dan Kampung Naluyan perlu dipercepat. Jalan raya di kedua-dua kampung itu termasuk dalam projek lebuh raya Pen Borneo Package WP1 dan WP2. Ketika ditemui RTM Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob memaklumkan pihaknya telah berhubung dengan pihak kontraktor bagi mempercepatkan kerja-kerja tersebut yang sebelum ini tertangguh disebabkan tiada bekalan bitumen. Kita tidak mahu sehingga ada perkara yang tidak diingini berlaku baru kita mau mengambil tindakan. Jadi kita sepatutnya kita minta tolonglah kepada kontraktor supaya ambil tindakan dan segerakan menyelesaikan masalah. Bukan panjang pun, sekitar 500 meter saja untuk yang di kawasan pantai ini. Hari ini saya dimaklumkan tadi oleh jurutera telah ada barang itu, jadi mungkin ini segera dicepatkan. Tambah Datuk Dr. Yusof, kerja-kerja penurapan jalan ini perlu tindakan segera demi keselesaan rakyat di kawasan berkenaan, terutama pengunjung dari negara jiran Brunei Darussalam dan juga Sarawak. Jelasnya sebagai pemimpin di kawasan Sepitang, khususnya Dewan Undangan Negeri Dun Sindumin, pihaknya sentiasa prihatin dan mendengar keluhan rakyat dan mencari beberapa kaedah untuk mempercepatkan kerja-kerja tersebut. Ia sekaligus memastikan projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo, khususnya di kawasan Sepitang berjalan lancar dan siap secepat mungkin. Semua pemimpin masyarakat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuamut diminta terus komited mendekati rakyat akar umbi. Adun Kuamut Datuk Masyung Banah yakin menerusi komitmen kepimpinan di peringkat akar umbi, pelbagai program pembangunan yang dirancang di kawasan masing-masing dapat dilaksana dengan lebih berkesan.
Bercakap kepada RTM dalam Majlis Amanat 2024 Dun Kuamut, Datuk Masiung turut menggalakkan mereka lebih proaktif menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan maupun swasta bagi memastikan kemajuan pelan pembangunan tersebut. Dalam situasi-situasi tertentu, ada perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan begitu cepat. Sedikit memakan masa yang lama. Sebagai contoh, air, jalan raya, elektrik dan sebagainya. Di media-media sosial ataupun kenyataan-kenyataan rasmi, sama ada daripada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, memang pelbagai kaedah dan cara. Jadi kita mau pemimpin-pemimpin masyarakat pakah tentang ini dan memberi makluman dan penerangan kepada masyarakat kita. Dalam perkembangan lain, Datuk Masiung memaklumkan bahawa cawangan pembinaan kilang simen di Kuamut sebagai usaha murni kerajaan negeri membangunkan ekonomi di kawasan tersebut. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan watikah pelantikan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Ketua Kampung melibatkan 5 zon iaitu Zon Menengah, Karamua, Antelibon, Tongot dan Zon Saga-Saga. Kepentingan pendidikan awal kanak-kanak perlu ditekankan dalam kalangan ibu bapa. Yang penting bagi meningkatkan kesedaran untuk memastikan anak-anak mereka mendapat akses pendidikan di peringkat awal. Jelas Ahli Parlimen Tenom Ridwan Rubin, ibu bapa merupakan tunjang dalam proses pendidikan anak-anak sekaligus menentukan pencapaian dan hala tuju anak masing-masing. Beliau berucap merasmikan Convocation Perdana Prasekolah Peringkat Daerah Tenom. Teks ucapan disampaikan Pegawai Perhubungan Parlimen Tenom, Lester Lajarus. Sementara itu, dalam program berasingan di Keningau, Sekolah Kebangsaan SK Bundu Apin Apin muncul juara kejohanan bola jaring perempuan 12 tahun ke bawah Majlis Sukan-Sukan Sekolah MSSS Zon Apin Apin 2024 setelah menewaskan 8 pasukan lain. Ia sekaligus akan mewakili Zon Apin Apin ke kelayakan peringkat daerah akan datang. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi SK Liau dan SK Apin Apin. Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah mengingatkan peniaga di negeri ini agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barang kawalan terutama menjelang musim perayaan Tahun Baru Cina ini. Peniaga sebaliknya mematuhi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baru Cina 2024 yang dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah, David Chan menegaskan peniaga juga perlu jujur dengan tidak menjual barang makanan berbentuk hamper yang hampir tamat tarikh luput. We have problems, we have some complaint from the consumer during the festive season. Sebab dia orang pilih ini hamper. They bought the hampers, when they go home and open up, or they send to friends. Okay? It's very embarrassing. Found that the item is expired items. Dalam pada itu, David turut menggalakkan pengguna berbelanja secara berhemah serta sentiasa peka dengan harga barangan semasa. Beliau turut menasihati orang ramai saling bekerjasama menyalurkan maklumat kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melalui aplikasi WhatsApp di talian 019-279-4317 atau 019-848-8000 sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan sesuka hati. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK komited mempertingkatkan perkhidmatan kepada warga Bandaraya Kota Kinabalu. Sejak 24 tahun penubuhan DBKK, pelbagai kejayaan telah dicapai dalam meningkatkan kemudahan infrastruktur bandar dan perkhidmatan awamnya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Dr. Sabin Samita berkata ini termasuk membangunkan taman dan lanskap seterusnya menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan terkemuka. Beliau berucap demikian dalam upacara menaikkan bendera dan istiadat perbarisan sebenar ulang tahun ke-24 Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Sabin mengundang warga Bandaraya untuk memberi cadangan dan maklum balas bagi membantu meningkatkan lagi perkhidmatannya dan menjadikan DBKK sebagai jabatan yang paling disukai orang awam.
Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.